Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha lagi kita kasihi pengarang kumpulan harian Metro, Cik Hussein Zahid, pengarang eksekutif kandungan Tuan Haji Muhammad Safar Ahmad, pengarang berita kanan, pengarang berita, penolong pengarang berita, rakan-rakan wartawan kaki kanan harian Metro yang dikasihi Allah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dipertemukan di dalam satu majlis tazkirah santai ringkas bersama yang kita kasihi Al-Fadhil Ustaz Akil Hai yang akan mungkin berkongsi dengan kita mengenai ibrah ataupun pengajaran ataupun hikmah dan apa yang berlaku sepanjang pandemik ketika kita berada pada malam kemerdekaan negara kita yang ke-64 tahun pada malam ni. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah. Saya Terima kasih kerana Ustaz sudi melapangkan masa dalam jadual yang saya dipahamkan oleh broker tadi begitu sibuk. Kebetulan lah. Ma'al hijrah dengan kemerdekaan. Iya. So kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama kami warga Sama-sama pada malam ni untuk kita sembang santai. Tanpa saya melengahkan masa, saya jemput Ustaz untuk kita berkongsi sikit Ustaz. Ibrah pandemik dan kemerdekaan. Dengan segala hormatnya saya persilakan. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kehadapan keseluruhan panitia program, khususnya warga kaki tangan harian Metro yang datang daripada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan terus bawa teman-teman bersiaran pada malam ini khusus membincangkan suatu tazkirah yakni melalui menyelusuri suatu maudhu' ataupun tajuk pandemik dan kemerdekaan kita. Para hadirin Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Tumpuan utama kita ialah dalam semangat untuk menyambut kemerdekaan. Bukan hanya kita di Malaysia. Kalau kita sebut soal kemerdekaan, kita yakin dan percaya seluruh dunia pun inginkan kemerdekaan dari pandemik yang sedang melanda seluruh dunia. Namun begitu, sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Patutkah kaum manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Surah Al-Ankabut yang menceritakan bagaimana Allah bagi tahu awal-awal. Kita sebagai khalifah, kita sebagai manusia, you name it, sebagai insan, semua kamu akan diuji sekiranya kamu menyatakan diri kamu beriman. Allahu Akbar. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah. Allah sambung lagi di dalam ayat 155. Allah menyatakan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bottom line dia hari ini, para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat, Al-Quran memerintahkan supaya semua orang yang beriman ni dalam apa juga keadaan menjadikan mereka sebagai orang yang sabar. Apa juga keadaan, sabar. Tetapi tidak berhenti pada sabar, kerana hanya dengan sabar kita tak mungkin boleh jadi sabar sekiranya kita tidak menunaikan solat. Sebab itu seiring dan sejalan, iaitu menjadikan sabar dan solat sebagai penolong dalam menghadapi ujian dan cubaan, terutamanya dalam apa yang berlaku dalam saat kita nak menyambut hari kemerdekaan yang ke-64 ini. Hadirin hadirat, Suratul Baqarah ayat 153 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sekali lagi Allah nak jelaskan, yakinkan, dalam apa juga keadaan, sabarlah dan teruskan bersolat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan dalam keadaan ini, hadirin hadirat, Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 286. Yang ini penting. Ini tangkal kita, keramat kita. Satu tangkal yang cukup keramat bagi kita. Kita pegang apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mana mungkin kita menafikan apa yang Allah Ta'ala sebut, telah kalamkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, aku tak akan bebankan kalian dengan satu beban yang kalian tidak sanggup untuk menanggungnya. Namun sebagai manusia, hadirin hadirat, iman kita ini al-yazid wa yankus. Kejap naik, kejap turun. Bila naik, kita berpaut sungguh pada ayat Allah dan pada hadis Rasulullah. Namun di sana bila iman atau aura kita lah, bahasa orang sekarang, bahasa orang harian Metro ni, dia bahasa canggih, saya gunakan aura lah. Bila aura kita ni bocor, tuan-tuan dan puan, begitu sekali kita mula rasa lemah, rasa capek, rasa letih, rasa longlai, rasa di manakah pertolongan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekali lagi Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar. Ayat ni, Syekh, para pendengar, para penonton, nak bagi tahu kepada kita dalam apa juga situasi. Sekali lagi Allah pesan pada kita, barang siapa beriman pada Allah, niscaya aku bagi petunjuk pada hati dia. Tak kira musibah apa yang menimpa seseorang itu, kata Allah, hang beriman, aku akan campakkan, aku akan berikan, aku akan turunkan petunjuk ke dalam hatinya. Subhanallah. Nescaya kita sekarang ini mungkin segelintir dari kita terpukul dengan gelombang yang kita sedang rasa macam terabai dengan rahmat Allah rasanya. Sebenarnya hadirin hadirat, pokoknya apa?
Pokoknya ayuh kita mempertingkatkan iman kita kepada Tuhan punya dunia. InsyaAllah. Allah akan campakkan. Allah janji pada kita, aku akan beri petunjuk. Bila Allah dah bagi petunjuk, petunjuk siapakah lagi yang lebih baik daripada Allah? Petunjuk siapa lagi, hadirin hadirat? Hadirin hadirat, tadi kita baca Yasin. Kita membaca kalamullah yang qadim. Ini mengharapkan rahmat dan petunjuk dari Allah. Bersubuh-subuh, berpagi-pagi kita minta Allahumma hdini fi man hadait. Ini kita minta petunjuk dari Allah. Kita minta petunjuk lagi daripada Tuhan empunya dunia di dalam setiap amalan ibadah kita. Namun di saat kita nak sambut pandemik, maafkan saya, sambut hari kemerdekaan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, 2 tahun Allah SWT uji kita, tuan-tuan dan puan-puan. 2 tahun. Tahun lepas dan tahun ini. Bagaimana kita nak berdepan? Ini persoalan. Sebab itu ana bentangkan tadi dengan dalil Quran supaya kita tidak rasa terpukul dan hanyut dengan suasana pandemik ini. Sambutlah kemerdekaan, sambutlah kebahagiaan, sambutlah dengan keceriaan, sambutlah dengan hati yang penuh kebulatan, yakni dengan rahmat Allah yang luas, yang sebagaimana kita rasa, tuan-tuan perempuan, baru 2 tahun Allah uji kita dengan pandemik. The rest of 2 years ini Allah bagi kita nikmat yang melimpah ruah, tuan-tuan. Memang hari ini kalau kita tengok wang emas berkepuk-kepuk, bak kata orang ya, berkepuk-kepuk katanya. Tapi kita tak boleh gunakan wang emas berkepuk ni, tuan-tuan perempuan. Pasal apa? Nak melancong pun tak boleh. Nak pergi bersantai pun tak boleh. Kita boleh beli kostum atau pakaian mahal-mahal. Gucci, apa lagi, you name it, yang mahal-mahal lah kita kata. Itu pergilah mana-mana dengan apa nama Louis Vuitton dan sebagainya. Tapi boleh tak kita syiarkan dia sebagaimana sebelum pandemik? Tak boleh. Sebab apa? Sebab sekarang ini kita disekat. Kita ada ruang pandemik sekarang ini. Bolehlah, tetapi takat video call aja lah untuk kita, kata orang, melampiaskan. Dapat jugalah, kata orang, tunjuk ke adik-beradik kita. Allahu Akbar, semalam aku beli Masya Allah beg tangan, Alhamdulillah, semalam aku beli beg, Masya Allah. Bolehlah, tapi dengan skala yang begitu terhad. Kita ada benda yang baru kita beli, kita boleh pakai, kita ada wang ringgit yang banyak, tapi tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Ada duit tak boleh pergi nak bercuti. Ada sekarang ni pula yang rindu nak balik kampung, tuan-tuan dan puan. Rindu dengan bunyi kokokan ayam di pagi hari. Rindu dengan cengkerik yang berzikir tiap malam. Merindu dengan bunyi kodok dan katak di sekeliling tasik di halaman rumah. Rindu serindu-rindunya. Yang lebih parah, ada tilam yang mahal kita boleh beli untuk jaga posture belakang kita. Tapi tak boleh nak tidur, tuan-tuan. Terpaksa pula sampai yang lebih parah. Telan pil Xanax baru boleh tidur. Sebab apa? Sebab kita terlalu banyak berfikir. Dan terlalu banyak fikir, rupa-rupanya di saat kemerdekaan kita nak sambut, kita banyak berfikir, kita lupa ada satu yang sepatut diiringi waktu nak menyambut kemerdekaan. Bukan sekadar berfikir, tetapi zikir. Kita lupa. Hadirin hadirat, berapa ramai ayah dan ibu menyembunyikan perasaan takut mereka, gentar mereka, rasa was-was mereka. Apa yang aku nak bagi anak aku makan esok hari? Tuan-tuan perempuan, saya bercerita soal realiti hari ini. Mungkin anda tidak terkesan, Alhamdulillah, syukur. Tapi jangan dinafikan, ada di luar sana sahabat-sahabat kita terkesan. Namun di sana ayah dan ibu terus struggle, terus berjuang dalam memberikan rahmat Allah dikongsikan kepada anak-anak mereka yang mungkin sedang kelaparan. Walaupun sebungkus Maggi, walaupun secebis nasi, yang penting tanggungjawab sebagai ibu dan ayah dilaksanakan sebaik mungkin. Allahu Akbar.
sebelum kita masuk lebih dalam, para penonton, mari kita tengok. Kita banyak bercakap soal negativiti melalui pandemik COVID-19 yang kita lalui ini. Mungkin kita terlepas pandang nak cerita soal hikmah kebaikan dari COVID-19 ini sempena kemerdekaan 64 tahun Malaysia. Tuan-tuan puan-puan, agak saya Allah menurunkan COVID-19 ini juga merupakan satu petanda kepada manusia yang terus lalai dan alfa. Kerana apa? Dengan pandemik, no more social life, no more social night party life. Tak ada. Tak boleh. Even saya bertemu dengan seorang kawan saya baru-baru ni di rumah Allah. Dia kata, Ustaz, semenjak saya positif COVID-19 ni Ustaz, saya merokok pun tak ada rasa Ustaz. Saya berhenti merokok. Hikmah COVID-19, tuan-tuan, yang kita tak nampak. Allahu Akbar. Begitulah sebelum ni dia beli ubat itu, dia beli macam-macam yang produk ada di dalam pasaran untuk berhenti merokok. Tak boleh. Kena positif stage 1, stage 2, berhenti dia tuan-tuan. Subhanallah. Allahu Akbar. Begitu timbulnya rasa rindu sayang pada family kita yang jauh di kampung. Kita rindu rumah Allah yang dikenakan SOP sehingga sekarang. Kita rindukan bagaimana merapatkan saf kita. Kita rindukan yang selama hari ini mungkin kita rasa berjauhan hati, tidak puas hati dengan seseorang. Namun inilah titik permulaan untuk kita menyatukan balik silaturahim. Kenapa? Baru kita tahu hikmah dirapatkan saf, hikmah ramai berbondong-bondong berjemaah ke rumah Allah. Subhanallah. Hikmah COVID-19, lingkungan aktiviti kemasyarakatan terpaksa dibejatkan. Baru kita sedar, baru kita rasa nikmatnya bersosial mengikut sibghatullah, acuan Allah. Itu nikmat yang sedang Allah uji, Allah tarik daripada kita sekarang ini. Namun begitu ingat para hadirin sekalian, bukan tempatnya yang sempit. Mungkin hati kita saja yang kurang lapang menerima semua cubaan ini. Bukan rezekinya yang sempit, tapi mungkin rasa syukur kita saja yang makin berkurangan mu'takhir ini. Sebab tuan-tuan perempuan, bahagia itu adalah milik hati yang redha dan bersyukur. Bahagia itu bukan milik mereka yang golongan kayangan. Bahagia itu bukan milik golongan yang berpangkat tinggi. Bahagia itu bukan golongan yang nampaknya seolah-olah cukup di atas dunia dengan serba-serbinya. Bahagia boleh dirasai oleh si sang miskin seandainya dia punya rasa redha dan syukur. Allahu Akbar. Aku teringat dengan pesan Sayyidina Uthman Ibn Affan. Kata Uthman Ibn Affan, risau dengan dunia adalah kegelapan, sedangkan risau dengan akhirat adalah cahaya hati. Agak-agak kita lah tuan-tuan perempuan. Allah sedang menghadirkan cahaya ke dalam hati kita semua rakyat Malaysia. Khususnya, amnya seluruh dunia. Mungkin ada cahaya-cahaya yang berupa nifaq sebelum ini. Dia bercahaya, tetapi cahaya yang bukan sebenar cahaya. Tetapi hari ini, apabila kita berdepan dengan pandemik ini, berdepan dengan kebejatan ekonomi, berdepan dengan putusnya kasih sayang, tidak boleh bersentuhan antara satu dengan lain, rasanya inilah menimbulkan cahaya-cahaya yang hilang selama hari ini. Ingat hadirin, para hadirin sekalian, hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Bila kita semua mati kelak, dunia akan jadi cerita, maka akhirat akan jadi nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan
warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhanku, jadikanlah kalau dalam konteks surah Al-Baqarah ini, negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat di antara mereka. Ini jugalah ayat yang perlu kita hadam bersama. Para hadirin sekalian, kita pohon kepada Tuhan punya dunia, menjadikan negara Malaysia ini suatu negara yang aman sentosa, negara yang diberikan curahan rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, berbagai nikmat-nikmat yang lain kepada penduduknya, iaitulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat di antara mereka. Allah jamin sekali lagi orang yang beriman. Allahu Akbar. Orang beriman ni tuan-tuan perempuan, Allah Ta'ala kata apa? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ini kita sekali lagi dipukul oleh ayat-ayat Allah. Sebagaimana anda katakan sebelum tadi, berapa banyak nikmat hirupan oksigen yang tak perlu kita beli dari Tuhan punya dunia. Yang hari ini terpaksa orang beli, terpaksa orang berebut-rebut, terpaksa orang queue di hospital tuan-tuan. Allah na'udzubillahi min zalik. Untuk menghirup oksigen. Yang selama hari ini kita sedar kepada Allah bagi percuma kepada kita. Ini yang kita harapkan supaya dengan terus Allah menurunkan kepada kita sebuah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang baik, yang nyaman, yang aman. Tapi tak boleh buat apa-apa, dan yang tuan-tuan. paling penting, Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Allah ampuni kita dalam sebuah negara ini, tuan-tuan. Saya terkesan kalau kita ambil sedikit dengan suasana jiran kita di saat sambut kemerdekaan ini, kita ambil. Kita contohnya Brunei Darussalam. Kita tidak menafikan kredibiliti seluruh ulama dan umarak kepimpinan dalam negara kita berjuang melawan COVID-19 dan pandemik ini. Tetapi apabila saya melihat kalam-kalam daripada Sultan, Aulia, pemerintah, khalifah di Brunei itu sendiri, yang tak putus-putus beristighfar, yang tak langsung, tak pernah tak keluar dari mulutnya sebelum mengucapkan doa, sentiasa mengucapkan istighfar, mengakui kelemahan dan mengakui keterlepaspandangan dosa-dosa yang mungkin mereka buat. Masya Allah tuan-tuan perempuan. Very humble. Cukup terkesan bagi kita kadang-kadang. Yang mana kadang-kadang itu sebenarnya adalah merupakan adab untuk kita berdoa. Sebelum kita berdoa ni, hadirin hadirat, mari sama-sama kita sentiasa beristighfar dulu. Kita obey, kita confess bahawa kita memang makhluk ciptaan Allah yang punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya dosa, dan yang terbaik daripada yang melakukan dosa adalah mereka yang sedar dan mereka berpatah balik dari melakukan dosa. Bila kita sedar kita berdosa ni tuan-tuan, bila kita sedar, bila kita tadah tangan ni tuan-tuan, baru kita sedar tuan-tuan perempuan, mengapa kita tadah tangan ni? Sebab kamu akan nampak tapak tangan kamu juga yang sama ada dia berlumuran dengan najis-najis dosa. Kamu akan nampak. Ketika itu kamu istighfar. Ketika itu kamu akan terasa, ya Allah, malu aku ya Allah. Aku minta pada engkau macam-macam ya Allah. Tapi tangan aku ni penuh dengan najis dosa. Sebab itu kita istighfar tuan-tuan. Sebab itu saya amat terkesan
Ini adalah satu ibrah yang kita boleh ambil. Setiap kali kita nak berdoa, pastikan kita bersihkan dulu dosa-dosa kita. Dengan rahmat Allah, Allah pasti ampunkan. Ingat, besar mana dosa kamu, atau besar lagi pengampunan Allah ke atas dosa-dosa kamu. Pegang kata kunci ini. Tuan-tuan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah dah janji pada kita dah. Kalau kamu sekalian syukur, aku pasti tambah nikmat ke atas kamu. Namun kalau kalian kufur, azab aku amatlah pedih. Sekali lagi peringatan Allah kepada kita ini yang menyambut kemerdekaan 64 tahun negara Malaysia tercinta, tuan-tuan puan-puan. Ayo kita berlumba-lumba meletakkan kesyukuran yang tinggi dengan sebenar-benar syukur kehadrat Tuhan punya dunia. Kerana di sana janji Allah, aku akan menambah, mencampakkan lagi, memberikan kamu lagi anugerah-anugerah nikmat yang banyak. Tetapi kalau kamu kufur, azab aku amatlah pedih. Bila Allah azab kita, tuan-tuan perempuan, akal kita sudah tidak boleh berfikir untuk lepas dari keluar daripada azab ini. Kita buntu. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, bila sebut merdeka, merdeka adalah kekuasaan atau kekuatan untuk menentukan atau menguasai diri kita sendiri. Merdekakan diri kita dulu. Ibda' binafsik, seruan agama. Mulakan agama dengan diri kamu, bukan dengan menuding jari pada orang lain. Kalau orang yang merdeka, mereka menuding jari kepada kesilapan diri mereka. Mereka menerobos ke dalam jiwa mereka. Mereka melihat kekurangan diri mereka. Ini orang merdeka. Dan merdeka juga perlu dibezakan antara kebebasan yang sebebas-bebasnya dengan semangat yang liar. Kita nak bebas, tuan-tuan perempuan, tetapi bukan bebas dalam keadaan liar. Ini juga adalah merupakan suatu ayat atau kalimah yang perlu kita koreksi. Kebebasan bukan maknanya kita boleh bertindak liar. Kerana yang liar ini dikategorikan sebagai golongan al-hayawan, mempunyai sifat kebinatangan, tetapi golongan yang diberikan akal fikir, itulah sifat insan. Insan diberi akal, yang mana akal itu tertakluk kepada hatinya. Dan jika hati kita telah merdeka, tuan-tuan perempuan, setelah merdeka daripada hasutan talbisul iblis, bisikan iblis dan syaitan, dan merdeka daripada hasutan hawa nafsu yang sentiasa mengajak kita melakukan kemungkaran, yakin dan percayalah, berdoalah kita banyak-banyak, pohonlah kepada Tuhan punya dunia. Apa dia? Minta kepada Allah kepintaran, minta kepada Allah kekuatan, mintalah Allah kaya. Tak ada masalahnya, tuan-tuan perempuan, seandainya hati, perasaan, sanubari, akal fikir kamu telah terdidik dan telah dibaluti dengan sibghatullah dan hadis Rasulullah, sunnah Nabi SAW. Doa, tak ada masalah. Tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya hidup ini umpama pensil, tuan-tuan. Harian Metro mungkin hari ini tidak lagi menggunakan pensil untuk menuliskan sesuatu warkah untuk diterjemah, untuk dipaparkan dalam masyarakat umum setiap hari. Tapi kalau kita tanya kepada otai-otai di dalam ruangan kewartawanan ini, pastinya mereka tidak dapat lari dengan sebatang pensel. Apakah analogi pensel ini? Hidup ini umpama pensel, tuan-tuan perempuan. Pensel ini tetap akan habis kerana bila ditulis. Tetapi ingat, pensel akan semakin habis, tetapi dia meninggalkan tulisan yang indah-indah. Begitulah hakikatnya kita pohon dalam kehidupan kita semua pada malam ini yang menonton. Biarlah satu hari kelak kita akan pergi, kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita masuk ke dalam suatu, walaupun sekarang orang sibuk dengan the new world order,
Ada kitab baru dalam The New World Order. Ramai yang bicara The New World Order sekarang ini di Facebook, di medsos. Sehingga ada kumpulan The New World Order. Ada yang dah mengajak untuk bersiap-siap untuk menyusun dan menyimpan barang-barang siap-siap buat bekalan. Ada ya, bukan tak tahu. Semua tahu viral benda ni. Tuan-tuan puan-puan perasan tak? Di saat ada golongan yang sebegini rupa, dan kita tidak nafikan, namun di sana kita perlu ingat the new world barzakh sentiasa menanti kita. The new world barzakh sentiasa mengintai-intai kita. Di saat kamu sedang mengkaji the new world order, rupa-rupanya malaikat maut datang menjemput kamu. Kamu tak sempat mengaji soal the new world barzakh. Allahu Akbar. Ayuh tuan-tuan, puan-puan. Mari kita hadam soal chapter life seterusnya, iaitu stage kita seterusnya ialah di alam barzakh. Itu tidak dapat kita nafikan. Saya kembali balik tuan-tuan puan-puan, kalaulah kita pergi meninggalkan dunia ini, kalau biarlah ianya meninggalkan tulisan-tulisan yang indah-indah, cerita yang indah-indah belaka. Tiap-tiap hari kalau boleh kita melihat, kalaupun hari-hari dalam WhatsApp kita ramai saja bicara orang-orang kembali ke rahmatullah. Ada sanak saudara kita yang mati, yang meninggal dunia di COVID ataupun penyakit-penyakit lagi ni tuan-tuan perempuan. Izinkan kalam mulut kita menuliskan kebaikan-kebaikan mereka. Sebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Supaya suatu hari kelak, ibarat Umar pernah kata, aku selalu mendengar orang menyatakan kepada aku, si fulan meninggal dunia, si fulanah telah mati, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Tetapi Umar akhirnya bagi tahu kepada rakyatnya, satu hari kelak, aku atau kalian akan mendengar Umar telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Begitulah kita tuan-tuan perempuan mendepani suasana hari ini, kematian demi kematian, kita ucapkan kalimah Allahumma ghafir lahu ke atas si mati, Allahumma ghafir laha ke atas si mati, Allahumma ghafir lahum ke atas si mati. Satu hari kelak mereka menitipkan dalam WhatsApp Allahumma ghafir lahu ke atas kita semua, tuan-tuan perempuan. The new world barzakh. Buat persediaan supaya kita dapat merdeka di alam barzakh. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekarang berada di zaman proses mencanai keimanan masing-masing. Di saat kemerdekaan kita, kita tahu kita sedang berhadapan dengan dunia fitan, dunia cobaan. Tanyalah mana alim ulama, mereka pasti menyatakan sekarang kita berada di dunia al-fitan, penuh dengan onak ranjau cobaan. Andai tuan-tuan perempuan, kalau kita masih tidak bermuhasabah lagi, saya khawatir tuan-tuan perempuan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti. Ini the new world akhirah. Lepas new world barzakh, ada the new world akhirah. Kita kena ingat. Pasti kita sampai ke sana tuan-tuan perempuan. Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat, kata Nabi, hingga ditanya 4 macam perkara. Tuan-tuan perempuan, yang ini kita nak kena merdekakan juga di saat kita nak merdeka 64 tahun menyambut kemerdekaan Malaysia. Tuan-tuan, Allah akan tanya kita, umur kamu habis digunakan untuk apa? Allah akan tanya yang kedua, jasad kamu rosakkan digunakan untuk apa? Yang ketiga, Allah tanya ilmu yang kamu dapati dalam majlis ilmu yang kamu tonton, ilmu yang kamu datangi, ilmu yang kamu mendatangi, bagaimana kamu amalkan? Dan yang paling terakhir, yang keempat, harta yang kalian perolehi, harta yang kamu perolehi, wahai aqil, dari mana kamu dapat dan ke mana kau belanjakan? Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibn Hibban dan At-Tirmizi. Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan, saya merenung diri saya bila saya baca hadis ini. Mampukah kita untuk menjawab 4 soalan ini? Mampukah kita?
Ayuh kita merdekakan diri kita bermula dari malam ini. Malam ini. Now. Bukan besok, tuan-tuan. Now. Right now. Sekarang. Merdekakan diri kita, tuan-tuan. Nah, ada orang tanya ke saya, Ustaz, nak merdeka, bunyi merdeka ni senang lah Ustaz. Kalau orang yang ada harta bolehlah nampak merdeka sikit Ustaz. Kami ni apa yang ada Ustaz? Apa pun tak ada Ustaz. Udah raban tebing rasanya, katanya. Tuan-tuan, perempuan, tidakkah pernah kita mendengar kata-kata sajak atau bait syair daripada Anisah Mai yang dikutip daripada kitab Hamka, Buya Hamka, dalam kitabnya Tasawuf Moden. Dia kata apa? Kalau engkau kaya, senangkanlah hatimu, kerana di hadapanmu terbentang kesempatan untuk mengerjakan segala yang sulit-sulit. Segala perbuatanmu dihargai orang. Engkau beroleh pujian di mana-mana. Engkau menjadi mulia. Tegakmu teguh. Di hadapan engkau terhampar permaidani kepujian. Sebab itu engkau boleh beroleh kebebasan dan kemerdekaan. Namun, jika engkau fakir miskin, senangkan pula lah hatimu. Kerana engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa. Penyakit kesombongan yang selalu menimpa orang-orang kaya. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat engkau rasa berkecil hati. Dan tidak ada pintu bagi kebencian-kebencian. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perempuan, kata-kata ini mengingatkan kita begitu sekali adilnya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas makhluknya. Di sana ada orang kaya, di saat pandemik ini, mereka merdekakan kekayaan mereka untuk membantu mereka yang memerlukan. Di saat orang-orang miskin juga yang sedang terkesan dengan pandemik ini, mereka terus menyatakan syukur ya Allah. Aku tetap syukur kerana sebelum pandemik pun aku rasa begini ya Allah. Aku tak rasa apa-apa perbezaan pun. Bahkan seolah-olah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, semua kena berpuasa. Semua rasa nikmat akan kehebatan as-saum tersebut. Allahu Akbar. Namun, saya nak berpesan kepada diri saya dan rakan-rakan. Bagi mereka yang terkesan dengan ekonomi ketika wabak ini sedang melanda, cuba hadamkan ayat ini baik-baik. Aku pernah terdengar suatu perkataan, bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Ayat ni, tuan-tuan perempuan, meleburkan rasa susah hati kita, meleburkan rasa su'uzon, buruk sangka kita kepada Allah. Sebab bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba Allah yang Maha Kaya. Allah boleh tukarkan nasib kita, tuan-tuan perempuan, bila-bila masa saja. Allah boleh padamkan pandemik ini bila-bila masa saja. Dan itulah doa kita hari-hari, tuan-tuan perempuan, kan? Maka jangan letih kamu menadah tangan. Kalau kamu letih menadah tangan untuk berdoa, teruskan hati kamu berdoa kerana at-taqwa hahuna, kata Allah melalui Rasulullah. Nabi kata takwa itu letaknya di hati, bukan di tangan kamu. Terus berbisik-bisik tetapi tembus sampai ke langit, tuan-tuan perempuan. Cuma di saat kemerdekaan ini, tuan-tuan, saya nampak ada beberapa perkara yang kita terlepas pandang. Mengapa banyak sangat, tuan-tuan perempuan, dalam suasana kita nak sambut kemerdekaan, dalam suasana kita berdepan dengan pandemik, ramai yang solat, ramai yang berdoa, ramai yang berzikir, ramai yang bermunajah, ramai yang bermuhasabah, ramai yang bermuraqabah, tetapi dia tak boleh hilang dia punya anxiety, tak boleh hilang stress level dia, tak boleh hilang dia punya bipolar disorder, tak boleh hilang kerisauan yang melampau. Mengapa? Rupa-rupanya, tuan-tuan perempuan, izinkan
anak yang dhaif berkongsi rasa ini. Mudah-mudahan dengan kalimatun thayyibah kita dapat mengubat sedikit rasa-rasa yang mengganggu benak fikir dan hati kita. Tuan-tuan, rupa-rupanya kita banyak terlalu hulu. Apa itu hulu? Hulu ini adalah melampau. Melampau dalam bab apa? Banyak yang terlalu hulu dengan asbab dari memikirkan pemberi sebab. Fahamkan maksud saya, tuan-tuan perempuan, baik-baik. Kita hari ini tidak boleh tenang kerana apa? Ya, pandemik kita perlu lalu. Kita terus berjuang untuk memutuskan rangkaian ini. Benar, kita kena merdekakan, tuan-tuan perempuan. Kita patuhi SOP dan sebagainya. Kita buat apa yang terbaik mengikut kacamata ilmu masing-masing. Tapi yang paling penting, apabila masih kacau, masih ganggu fikiran kita, rupa-rupanya kita terlampau memikirkan asbab dari pemberi sebab. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita melihat besarnya COVID-19 daripada melihat kebesaran pengizin COVID-19, Allah Azza wa Jalla. Ini kita lupa. Ini kita lupa. As a Muslim, kena jaga akidah ini, tuan-tuan. Ya, usahanya perlu, Pak. Perlu diusahakan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Kita berpegang kepada prinsip usaha ikhtiar, baru kita berdoa, bertawakal, iltizam kepada Allah. Tapi akidah kita kena jaga. Jangan sampai kita melampau menyatakan kehebatan ciptaan Allah berbanding sang pencipta. Tuan-tuan perempuan, sedang kita berjalan-jalan, tiba-tiba angin bertiup, lalu debu di hadapan kita. Kita hanya nampak debu, hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi kita lupa di sebalik debu itu asalnya ialah ada sebongkah batu. Mungkin dari bangunan, mungkin dari orang yang sedang buat construction. Jadi debu itu datang. Sebenarnya hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita nampak ialah dimensi luar, iaitu debu-debu yang berterbangan. Tetapi kita lupa bahawasanya di sebalik debu-debu itu ada juga sifat-sifat Allah. Maksudnya apa? Di sebalik debu itu asalnya daripada bongkah batu. Dan di bongkah-bongkah batu itu, di dalam batu-batu itu tersimpan khazanah. Di situlah adanya emas permata, tuan-tuan perempuan. Dalam bongkah batu itu ada emas permata. Yang kita nampak di hadapan mata debu. Tetapi kita lupa asalnya adalah punca sos dia adalah daripada batu yang dalamnya itu tersimpan khazanah yang berharga. Cuma sebagai manusiawi, kita hanya melihat dimensi luar. Kita lupa melihat dimensi dalaman, iaitu dalam asal debu yang kita nampak nipis ringan itu, dalamnya ada suatu keindahan. Masya Allah, emas permata. Sebab itu saya nak ajak tuan-tuan, jangan tertipu oleh lahiriah. Kerana memanglah kita duduk di atas dunia ini, kita banyak menilai zahiriah dan lahiriah, sehingga kadang-kadang kita tertipu. Yang mana sebenarnya sifat rohaniah itu adalah lebih dituntut untuk kita hayati. Tuan-tuan perempuan, kalau ada gatal lah malam ni, tengah dengar ceramah saya ni, tiba-tiba gatal. Tuan-tuan garuk saya tengah ceramah, saya garuk, garuk. Tuan-tuan tengok saya garuk ni, nampak kemas tak? Dalam kacamata tuan-tuan, seseorang yang sedang menggaruk tu, nampak comel tak? Tak nampak comel. Sebab tengah relax, bagus kan, kontrol ngecuk sekali, kena garuk. Tak comel. Tapi bagi si penggaruk yang tengah gatal tu, dia fikir tak comel. Dia tak fikir. Yang dia fikir apa? Nikmatnya apabila aku menggaruk gatal aku. Sebab itu,
Kita nampak zahir orang yang buat, yang menggaruk itu, gaya kita nampak zahir je. Nampak macam teruk benar nampak gaya teman tu. Tapi sebenarnya, orang yang sedang menggaruk itu, dia merasai nikmat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu hati-hati jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab apa yang berlaku di atas dunia ini sebenarnya apa, tuan-tuan dan puan? Sebenarnya kita sedang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini maksud kemerdekaan sebenar-benarnya saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan. Saya nak share. Saya bukan mengajar, saya nak share. Tuan-tuan, rupa-rupanya kita terhijab di saat kita nak menyambut kemerdekaan ini yang ke-64 ini. Kita banyak terhijab. Sebab itu hati kita tak tenang. Sebab itu kita banyak tak keluar daripada kemelut ini. Kita tidak boleh lepas. Kita cemburu melihat orang lain tersenyum di dalam video-video mereka. Kita cemburu melihat mereka terus gembira bersama ahli keluarga mereka. Kita cemburu, tuan-tuan perempuan. Tapi tahukah kita rupa-rupanya hati kita sedang terhijab menilai orang lain. Kenapa kita tidak boleh rasakan itu? Sebab hilangnya, tuan-tuan perempuan, peranan Allah disebabkan sebab tadi. Kerana dia terlalu melampau memikirkan mata zahir yang kita pandang, sebab-sebab berlakunya depan ini apa yang berlaku sekarang ini, kita hilang peranan Allah tadi di dalam sudut nurani kita, sekaligus kita rasa terlepas pandang rupanya aku hilang peranan Allah yang maha hebat tadi. Nah, ini yang kita katakan, takutkan Allah itu sebenarnya solid, infinity. Takutkan Allah itu solid, tetapi takutkan dengan makhluk ciptaan Allah itu sebenarnya dia sebentar saja, sekejap saja. Cuba tuan-tuan perempuan bayang, takut. Semalam kita takut, hari ini mungkin kita sudah hilang rasa ketakutan itu. Semalam kita rasa cemas, hari ini alhamdulillah Allah hilangkan rasa cemas itu. Kemarin kita rasa anxiety, hari ini alhamdulillah Allah tenangkan aku dengan as-sakinah yang turun. Maknanya setiap ujian yang berlaku ini sebenarnya hadirin hadirat semua bersifat sementara. Sedangkan yang kekal adalah Allah. Allah hantar berbagai ujian, balak, bencana, musibah, tarbiyah sesekali je, tuan-tuan perempuan. Tsunami berlaku. Adakah tiap-tiap tahun tsunami berlaku? Tak. Gempa bumi berlaku. Adakah tiap-tiap hari gempa bumi berlaku? Ya. Allah bagi ujian seketika sahaja, tuan-tuan perempuan. Dan kita tergetar dan terpukul ketika itu. Selepas dari itu, Allahu Akbar, kita balik kepada new normal life kita. Sebab itu, takutkan Allah itu seluruhnya sepatutnya, tetapi hari ini kita takutkan seluruh itu kepada sebab-sebab yang berlaku yang mata zahir, tetapi hanya sedikit yang kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang sementara itulah yang kita takutkan. Allahu Akbar. Saya memujuk hati saya, tuan-tuan. Saya mengajar hati saya sebenarnya pada malam ini. Yang sesekali itu melenyapkan keyakinan keseluruhannya. Ini masalah kita. Hadirin hadirat, terkadang tuan-tuan perempuan ya, duduklah di manapun Allah takdirkan kita mencari rezeki mutakhir ini. Mari kita betulkan. Sebab apa kita keluh kesah dengan rezeki yang kita dapat? Yang sedikit, yang tak pernah cukup. Sebab apa kita rasa tak syukur dengan apa yang ada di keliling kita? Kita nak merdeka ni. Merdeka ni kan bebas. Kita dah rasa selamat. Kita dah rasa tidak dikurung. Tetapi mengapa jiwa kita dan minda kita masih terkurung, tuan-tuan? Sebab ada satu benda yang kita tak lepas lagi, tuan-tuan. Apa di antaranya? Terkadang kita rasakan bila aku beramal kepada Allah sekarang ini, maka Allah akan melipat gandakan rezeki aku. Satu, kadang-kadang kita berfikir, bila aku beramal kepada Allah, maka insya-Allah Allah pasti bagi aku benda ni. Kau buat yang ni, orang Penang, orang Kedah kata, hang buat tang ni, Allah bagi yang ni.
Hang buat begini, Allah bagi begini. Baik, dari sudut syariat, betul. Memang manjada wajada. Kita kata siapa usaha, dia dapat. Itu pasti. Itu kita tidak nafikan. Tapi dari sudut hakikat, yang kita khawatir ialah bila kita kata kalau aku buat kerja ni baru Allah Ta'ala turunkan rezeki bagi aku, maknanya seolah-olah kita akhirnya pula yang seolah-olah memerintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Allah yang memerintah kita. Sedangkan Allah itu Rabbubun, kita Marbubun. Allah itu Khalik, kita ini makhluk. Allah itu Malik Yawmiddin, kita yang bakal diadili. Tapi secara tidak langsung kita pula yang menyuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini perlu kita perbaiki sama-sama. Saya mengingat diri saya. Dan itu juga kita sebut adalah hijab yang menutup mata hati kita untuk melihat kebesaran Allah dalam wabak pandemik yang diturunkan sekarang ini. Ini juga kena berhati-hati. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, apa beza Nabi Muhammad SAW dengan Abu Jahal? Bila kita pergi balik ke Mekah, kita cuba balik ke Mekah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba melihat suasana Mekah ketika itu. Rasulullah SAW di kanan dan Abu Jahal di kiri. Kita boleh tengok, tuan-tuan dan puan-puan, dengan pandangan mata kasar kita, apa beza Rasulullah dengan Abu Jahal? Sudah pasti bagi yang mengkoreksi sejarah Islam, bila melihat dengan mata kasar, tak ada apa beza pun. Rasulullah SAW adalah orang Arab. Abu Jahal adalah orang Arab. Rasulullah SAW pakai jubah. Abu Jahal pakai jubah. Rasulullah SAW pakai serban. Abu Jahal berserban. Rasulullah SAW ada janggut. Abu Jahal berjanggut berjambang. Contoh. Jadi apa bezanya? Apa beza dia? Bezanya ialah bagaimana spiritual dan mental junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maknanya bezanya, adakah kita nak pandang fizikal atau batinnya? Di sinilah berapa banyak kita nampak kehebatan yang tampil di kacamata yang kita lihat secara zahir. Nampak seseorang itu hebat, tuan-tuan perempuan. Namun hakikatnya, tuan-tuan perempuan, semuanya boleh kita lakonkan. Semuanya boleh kita make upkan. Tapi di sebalik make up itu, siapakah dirinya sebenar? Ini yang terjadi kepada Joker. Harian Metro, warga Harian Metro pasti tengok filem Joker. Saya tak terlepas untuk melihat juga cerita warkah Todd Phillips ini, iaitu apa nama Joker. Joker ni, dia rebel pasal apa? Bukan dia orang jahat. Bukan dia orang yang menzalimi orang lain. Tapi dia dibuli oleh orang lain, dan sehingga satu fasa dia tak boleh terima keadaan itu. Orang mempermain-mainkan kredibiliti dia, penyakit yang dia alami. Akhirnya apa berlaku? Dia meronta, dia nak rebel, dan akhirnya sampai terpaksa membunuh. Itu contoh dalam sutradara filem barat, namanya Joker. Mengapa Joker jadi begitu? Kerana Joker ini ditekan dan ditekan dan terus ditekan. Dia nak merdeka dengan cara yang salah, tetapi salah bagi sisi orang lain melihat. Bagi diri dia betul. Dia nak keluar daripada kemelut apa yang mereka, penyiksaan, penbenderaan mental yang dilalui, dibuli oleh orang-orang luar. Maka dia nak keluar dengan satu cara je, rebel. Sebab itu kita rakyat Malaysia, kita tak nak timbulkan joker-joker ini. Selagi di sana ada persefahaman, keterbukaan antara keseluruh pihak, antara golongan marhain dengan golongan atasan, golongan mana juga, you name it, sentiasa terbuka untuk bersilaturahim, untuk kita bermuhasabah, bermuzakarah. Ruang muzakarah ini perlu dimerdekakan. Jangan ada kasta-kasta kalau kita sebut pasal merdeka. Tuan-tuan perempuan, maka ramai yang solat, berdoa, ibadah,
Tapi masalah kita hari ini antaranya saya nak masuk dalam soal kemerdekaan juga. Kita kurang merdeka dari sudut hadirnya hati bila nak bersolat. Ini juga perlu dimerdekakan. Kurangnya hadir hati kita dalam ibadah. Sebab itu di sini kita nak ajak menghayati saat kemerdekaan ini, carilah hakikat di sebalik syariat tersebut. Maksud saya, carilah hakikat di sebalik pandemik dan kita nak sambut kemerdekaan ini. Apa dia? Hakikatnya, kita dan alam keseluruhan ini levelnya adalah sama. Kau cakap batu, batu adalah makhluk Allah. Kau cakap gunung, gunung makhluk Allah. Kau cakap pohon-pohon, semua makhluk Allah. Kau cakap air sungai, kau cakap lautan, semuanya adalah makhluk Allah. Dan di sana ada satu makhluk namanya insan, diberi akal fikir. Itu juga makhluk Allah. Maknanya level kita ni makhluk Tuhan. Sebab itu, jangan mengeksploitasi dan merosak struktur bumi alam ini, tuan-tuan perempuan. Kenapa? Kerana dia juga adalah sebahagian daripada kita. Ingat, unsur-unsur kita yang menonton pada malam ini tetap 4 jisim. Tanah, api, air, angin. Semua Allah gambarkan. Semua para hukama cerdik pandai bahaskan. Supaya kita jangan menceroboh tanah-tanah yang tak boleh diceroboh. Jangan mengotori segala perkara yang kita lihat sungai yang indah dikotori, dicemarkan dengan lambakan sampah-sampah dari tangan-tangan yang tidak bermoral. Ini semua adalah golongan yang belum merdeka, tuan-tuan perempuan. Kalau dia kenal diri dia, kalau dia tahu bahawasanya kita dengan alam ini sama level, pastinya kita tak akan merosakkan alam sekitar kerana kita juga adalah merupakan sahabat karib dengan alam ini. Tuan-tuan perempuan, maknanya kita dan masyarakat yang lainnya semuanya adalah satu. Kita dan alam semesta adalah satu. Jangan kita seperti iblis, hanya melihat Nabi Allah Adam. Iblis memandang Adam ketika Adam dijadikan, hanya dia melihat kau dijadikan daripada air dan lumpur. Cara totalnya tanah lah. Adam dicipta dari tanah, aku daripada api. Tuan-tuan, iblis lupa di balik lumpur itu ada beratus-ratus ribu taman-taman yang indah-indah, tuan-tuan. Iblis tak nampak benda tu. Yang iblis nampak air dan lumpur pada Nabi Allah Adam. Tapi mereka tidak nampak. Golongan iblis dan syaitan tak nampak. Kerana air dan lumpur ini, sebalik itu, terbitnya beratus-ratus ribu taman-taman yang indah-indah. Allahu Akbar. Inilah dia, tuan-tuan perempuan. Inilah dia nama-nama yang nampak dalam sisi gambar ini. Semua ini terbit daripada Nabi Allah Adam asalnya, tuan-tuan perempuan. Inilah yang kita kena merdekakan. Tukarkanlah sifat su'uzon, berburuk sangka, kepada husnuzon, kepada bersangka baik. Kerana su'uzon ini adalah sikap iblis seketika Adam dijadikan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah. Begitulah kita melihat maksud Allah tiupkan roh kita sama je, tuan-tuan perempuan. Di saat kita nak sambut kemerdekaan ini, kita kena faham, waktu Allah tiupkan roh ke dalam jasad kita, kita ni semua sama je, tuan-tuan. Allah tiupkan roh kepada namanya seorang mufti. Allah tiupkan roh, akhirnya mereka sekarang menjadi seorang cendekiawan. Allah tiupkan roh, akhirnya dia menjadi seorang hartawan. Allah tiupkan roh, asalnya dulu, akhirnya dia hari ini menjadi seorang banduan. Tuan-tuan, asal kita adalah tetap roh yang satu. Maknanya, Allah tiupkan roh tu sama je. Sama je. Kita sama je. Cuma sampai di dunia ini kita diuji, tuan-tuan perempuan. Sebab itu saya nak cuba merdekakan daripada sudut hakikat kemerdekaan itu. Cuma kita faham, namun di sana ada akhirnya menjadi orang yang baik. Ada menjadi orang yang jahat. Tapi tuan-tuan puan fikirkan, adakah orang yang jahat itu bukan makhluk Allah?
mereka juga adalah insan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tersasar daripada firman dan juga hadis hadis Rasulullah ini, mereka yang tersasar daripada pedoman agama ini, saat kita sambut kemerdekaan, ayo kita bantu dan tolong mereka, tuan-tuan dan puan. Kerana kita berasal daripada roh yang sama, tiupan roh yang sama. Cuma dia gagal membawa diri dia di dalam dunia ini. Tuan-tuan, kita tolong dia. Bukan kita terus menghukum, kita terus mengejek, kita terus mengecam. Bukan. Kalau kita terus mengecam mereka-mereka yang tersalah arah ini, kamu belum merdeka. Kerana itu adalah pandangan iblis terhadap Nabi Allah Adam seketika dijadikan Adam. Balik kepada asal kita, tuan-tuan. Di sebalik itulah sebenarnya manusia itu, kita perlu ingat, hadami kemerdekaan kita ni, tuan-tuan. Sebenarnya manusia itu indah. Kehidupan manusia itu juga indah. Maka ayo sama-sama di saat kemerdekaan Malaysia 64 tahun ini, bantu-membantu, tolong-menolong. Bukan saling menjatuhkan antara satu dengan lain, tuan-tuan perempuan. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada si kaya, ada si miskin. Yang paling penting, kalaupun ada di depan kita penjenayah, pandanglah. Apabila si penjenayah ini mungkin dia satu hari akan bertaubat, ataupun dia tetap lagi belum ditangkap di jenayah yang dilakukan, masih Allah bagi ruang untuk dia bertaubat. Tetapi hakikatnya bila si penjenayah ini balik ke rumah, mungkin selepas merompak, mungkin selepas mencuri, mungkin sedang menzalim orang lain, tapi bila dia balik melihat anaknya di rumah, dia timang anaknya, tuan-tuan perempuan, dia timang anak dia macam orang tak bersalah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu sisi baik si penjenayah tadi, tuan-tuan perempuan. Bahkan saya nak menyatakan, saya nak kongsi sebagai takhirnya, tuan-tuan. Ada seorang banduan akhir, cerita benar yang dikongsikan oleh seorang pemandu jenazah sahabat saya. Dia akan digantung pada subuh Jumaat, satu Jumaat. Cerita ini telah lama berlaku. Tetapi saya nak ringkaskan, tuan-tuan perempuan. Asbab dia dipenjarakan, dia dimerdekakan daripada melakukan kesilapan-kesilapan seterusnya, tuan-tuan, dalam hidupnya. Penjara menjadi tempat musola bagi dia. Penjara menjadi tempat zikir bagi dia, tuan-tuan perempuan. Penjara mengubah 360 darjah kehidupan dia sama sekali, tuan-tuan perempuan. Sebab itu ada perkara yang kau nampak tak suka di sisi manusia, tetapi Allah sayang, Allah suka. Sebaliknya ada yang kita nampak kita suka, tapi Allah tak suka. Tuan-tuan, banduan akhir ini akhirnya, tuan-tuan perempuan, apabila saat waktu dia meninggal dunia, tuan-tuan perempuan, kata sahabat mandi jenazah ini, dia kata apa? Bayangkan waktu nak memandikan jenazah itu hanya 2 orang dibenarkan. Tetapi dia nampak seolah-olah ada lagi 6 orang sedang mengurus takbir fardu kifayah jenazah ini, tuan-tuan perempuan. Terasa 2 orang ini dibantu oleh 6 orang lain. Allahu Akbar. Sehingga, tuan-tuan perempuan, banyak sebenarnya kisah-kisahnya, tapi saya nak ambil the most important thing, poin-poin penting dia. Sehingga waktu nak menguburkan jenazah itu, tuan-tuan, nak jadi cerita, tergelecek kaki sahabat saya ni, si undertaker ni, si pengurus jenazah ni, tergelecek kaki dia, tertumus, tuan-tuan, betul-betul depan muka jenazah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, keluar air liur daripada mulut jenazah ni. Apa kata sahabat si pemandu jenazah, pengurus jenazah? Dia kata, aku tak pernah bau satu bauan yang wangi yang terbit daripada mulut si mati. Allah Akbar. Tuan-tuan, kita nampak dia banduan, tuan-tuan, tetapi kita tak tahu perakhirannya begitu indah di sisi mata zahir.
Allahu Akbar. Begitulah Masya Allah. Kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah ampun dosa-dosa kita. Mungkin kita bebas bergerak ke mana-mana dalam keadaan merdeka ini. Tetapi kebebasan ini bukanlah untuk kita menambah dosa kita kepada Khalik. Tapi gunakan kebebasan saat kemerdekaan ini untuk kita menggantungkan pengharapan kita, pentauhidan kita kepada Allah Maha segala-galanya. Di samping menggunakan segala apa yang kurniaan Allah ini, baik dari segi penulisannya, dari segi karyanya, dari segi lagunya, dari segi lakonannya, dari segi kehidupannya, semuanya ada Allah bagi berbeza-beza kehebatan masing-masing. Ayo kita rangkumkan tuan-tuan perempuan untuk kita kembalikan balik kepada yang memberi segala nikmat anugerah kehebatan-kehebatan sementara ini. Inilah orang yang merdeka. Kerana tuan-tuan, maksudnya kita semua boleh merdekakan diri kita dari perkara-perkara yang tak baik. Kita boleh, Malaysia boleh. Cuma apabila banyak hijab-hijab apa yang saya katakan daripada awal tadi, maka itulah menyebabkan kita ini menjadi golongan yang gagal dalam menghirup nikmat kemerdekaan yang mana Rasulullah sentiasa menyebut dengan satu kalimah apabila masuk dalam Futuhul Makkah. Rasulullah mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Mengucap syukur dan terus bersyukur. Begitulah Pendeta Za'ba, orang hebat, para hukama, tokoh pemikir dari Malaysia. Beliau menyatakan kemerdekaan ialah berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran, daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidup dan menyuburkan dia, daripada iktikad yang serong dan terpesong kepada iktikad yang subur dan merdeka, daripada kezaliman dan pemerintahan berdasarkan hawa nafsu kepada kesolehan, dan daripada fikiran-fikiran yang menahankan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemaraan yang baik-baik dan mulia. Last but not least, sebagai penutup tazkirah kita pada malam ini, Buya Hamka menyebut di dalam bukunya Falsafah Hidup, kemerdekaan ialah bahawa engkau rasai dengan perasaan yang jernih hak yang perlu engkau ketahui, dan waktu itu engkau rasai apabila kewajipan kepada orang lain. Engkau merdeka dan bebas mengembangkan sayap menurutkan kemahuan hati untuk membuktikan bahawa engkau berhak. Engkau boleh mengeluarkan apa yang terasa di hatimu asal engkau hormati pula kemerdekaan orang lain dan engkau bayarkan kewajipan yang diminta oleh masyarakat kepada engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 rakyat Malaysia seluruhnya yang berbilang kaum. Pandanglah dalam banyak ada dalam yang satu. Di dalam satu ada yang banyak. Tuan-tuan perempuan, terima kasih khususnya kepada seluruh warga Harian Metro mengizinkan ana yang dhaif berkongsi rasa sedikit di saat kita Malaysia menyambut hari besar meraihkan Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun. Juga sama-sama berkongsi rasa mengenai pandemik yang belum selesai-selesai lagi. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita ini ada manfaatnya untuk diri saya dan rakan-rakan penonton sekalian. Yang baik datang daripada Tuhan punya dunia, yang tidak baik datang daripada saya sendiri selaku insan yang melakukan kesilapan dan terlepas pandang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Akhil Khair di atas pengisian, garapan dan perkongsian rasa yang begitu mengesankan hati kami pada malam ini. Saya kira bagi bagaimana Ustaz juga membawa satu rasa kepada bagaimana kita merindui kehidupan kita di dalam negara kita yang macam mana Ustaz sebut tadi, baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, dan bagaimana kita perlu menterjemahkan rasa redha dan syukur itu, insya-Allah Ustaz. Semoga dengan perkongsian itu tadi dia akan memberikan semangat kepada kita untuk terus menjadi muslim yang sejati, dan mudah-mudahan ia membawa kita untuk pulang ke negeri abadi nanti dengan bekalan yang cukup sebagai insan yang lemah ini, insya-Allah. Amin. Jadi dengan ruang 1-2 minit yang ada ni, saya buka kepada rakan-rakan Harian Metro untuk mungkin ada 1-2 soalan ringkas ke, ataupun nak berkongsi rasa juga dengan Fadil Ustaz. Kalau ada, silakan. Bismillah. Tak ada, Semua terkesan nampaknya Ustaz. Masya Allah. Pandemik ini baru mengesankan. Cuma saya nak pesan sikit, boleh tak? Saya nak pesan sikit tak akhir? Saya nak pesan, nak tambah sikit aja. Boleh. Mungkin, yalah, di samping 2 dos vaksin sekarang kan, orang zaman vaksin sekarang kan, di samping 2 dos vaksin yang kita terima semua ni, kita juga jangan lupakan 2 dos vaksin, iaitu Al-Quran dan Hadis. Jangan lupa juga 2 dos vaksin. 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Amalkan 2 dos vaksin di dunia, amalkan juga 2 dos vaksin yang memang sejak azali lagi Allah dan para Rasul telah beritahu kepada kita semua untuk kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan ianya akan memberi suatu natijah kebaikan pada seluruhnya. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah Ustaz. Jadi masa yang ada beberapa minit ni Ustaz, saya nak mengajak kita supaya bersama-sama untuk berselawat ke atas junjungan besar sallallahu alaihi wasallam dengan Ustaz jadi leadnya. Dan selepas itu kita akhiri, kita tutup tazkirah ringkas santai kita ni dengan bacaan doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Wah, kita nak baca doa ya. InsyaAllah. Sebentar. Boleh tak pada panitia program kita berselawat sama-sama ke? Kita berselawat sama-sama ke? Ya. Cadangnya begitulah, boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Baik, kita sama-sama insyaAllah ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Teruskan tuan-tuan, sama-sama insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. InsyaAllah sempena dengan perhimpunan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita menadah tangan. Yang paling penting kita tadah tangan ni adalah sebenarnya zahir saja kan, tapi tolong bawa hati kita malam ini, bawa hati kita sama-sama terangkat ikut setiap kalimah yang dibaca. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita yang hina semua ni. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيم سلطانك. الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله يا الله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا كرونا، اللهم اكشف عنا كرونا، اللهم اكشف عنا كرونا، اللهم ادفع عنا كرونا، اللهم ادفع عنا كرونا، اللهم ادفع عنا كرونا، اللهم ارفع عنا هذه الجائحة وهذا البلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Ya Allah, masukkanlah kami dari dan juga keluarga kami dalam golongan yang beriman, yang menerima kitab amal di tangan kanan kami. Ya Allah, kurniakan pada kami kematian yang diberkati. Izinkan kami mengucapkan syahadat sebelum kami menghubungi
menghembuskan nafas terakhir. Kurniakanlah kepada kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkanlah kami dalam kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat di syurga nanti. Ya Allah, selamatkan rakan-rakan kami termasuk yang bukan Islam kami dari neraka. Kurniakanlah mereka hidayah Islam. Ya Allah, satukan kami dalam syurga-Mu dengan orang-orang yang kami sayangi semata-mata kerana-Mu. Ya Allah, sempurnakan agama kami dan ibadat kami. Selamatkan kami daripada kejahatan dan izinkan kami menyempurnakan sebahagian dari agama kami. Ya Allah, terima amalan baik kami dan tingkatkan pahala dan rahmat untuk kami. Padamkan dosa-dosa kami dan ampunkan kami seluruhnya. Limpahi rahmat-Mu untuk kami dan selamatkan kami dari kehinaan pada hari hitungan amal. Ya Allah, apabila kami mati, biarkan jiwa kami dan rekod amalan kami menjadi amalan yang tertinggi. Ya Allah, kurniakan kepada kami, ibu bapa kami, keluarga dan anak-anak kami bimbingan, ketabahan dan peningkatan iman. Ya Allah, masukkan kami dalam golongan yang Kau lindungi, mendapat pengampunan-Mu dan mendapat naungan pada hari ketika tiada naungan selain dari arasy-Mu. Ya Allah, tingkatkan keyakinan dan tawakal kami padamu. Jangan singgahkan keraguan dalam kepercayaan kami dalam keesaan-Mu, kehebatan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Allah, tingkatkan kecintaan kami untuk-Mu dan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni kami dan tingkatkan kurniaan rahmat dan rezeki-Mu. Ya Allah, beri kami lebih banyak peluang untuk berbuat baik dan mendapat keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, sucikan niat kami hanya untuk-Mu semata-mata dan lindungilah kami dari sifat nifaq dan kebanggaan palsu. Selamatkan kami dari sifat angkuh. Selamatkan kami dari sifat sombong. Selamatkan kami dari sifat menunjuk-nunjuk dan mengungkit-ungkit nikmat Kau, ya Allah. Wahai pencipta kami dan Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami sendirian. Berkatilah kami dengan pasangan yang sesuai dan anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dari kalangan orang yang sabar dan patuh kepadamu dan kepada ibu bapa kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah Dajjal. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab kubur dan azab api neraka-Mu. Ya Allah, tingkatkanlah usaha kami dalam kerja-kerja sedekahul jariyah. Ya Allah, berkati hidup kami dengan kesihatan yang baik agar kami dapat bersujud kepadamu dengan mudah sehingga akhir hayat kami. Ya Allah, lindungilah kami dan negara kami seluruhnya dari anasir-anasir dan penindas-penindas yang zalim. Selamatkanlah kami dari fitnah dan permudahkan bagi kami mengarungi zaman yang sukar ini.
Wahai Tuhan kami, berkatilah hidup kami dengan yang terbaik di dunia ini dan yang terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya kami memang memerlukan kurniaan darimu ya Allah. Ya Allah, tingkatkan kesyukuran kami semata-mata kepadamu. Ya Rabb, selamatkan kami dari kemunafikan. Ya Rabb, izinkan kami dan seluruh ahli keluarga kami dapat menunaikan fardu haji sebelum kami dijemputkan olehmu. Ya Allah, lindungilah kami dari syaitan, jin dan segala yang memabukkan. Lindungi kami dari perbuatan jahat dan niat mereka. Ya Allah, ampuni dan berikan rahmat kepada ibu bapa kami kerana mereka menjaga kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, kami berdoa dan memohon kepadamu untuk memurnikan bimbingan kepada pemuda dan pemudi umat Islam. Selamatkanlah kami semua dari kekufuran, putus asa, salah laku dan syirik ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk melawan kemalasan dan tidur. Semoga kami dapat bangun untuk tahajud dan solat subuh setiap hari ya Rabb. Ya Allah, hapuskan virus COVID-19 di seluruh dunia dan sembuhkanlah mereka-mereka yang sedang dijangkiti ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang sedang dijangkiti ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang sedang dijangkiti ya Allah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma arhamna fil qubur. Allahumma arhamna fil nushur. Allahumma arhamna 'inda as-sirat. Allahumma arhamna 'inda as-su'al. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا ربي بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas bacaan doa itu tadi. Kita nak